Saya merupakan pembentang pertama dari kumpulan ini dan saya akan memulakan pembentangan ini dengan pendahuluan. Kertas kerja ini mengupas mengenai kepentingan falsafah dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita mengkaji secara lebih terperinci mengenai topik ini, adalah dirasakan sangat rasional untuk kita fahami secara ringkas terlebih dahulu tentang konsep falsafah. Menurut ahli falsafah yang sangat masyhur pada zaman tamadun Islam iaitu Al-Farabi, istilah falsafah merupakan kalimah mu'arrabah yang berasal dari bahasa Yunani kuno iaitu filosofia. Hasil gabungan daripada perkataan philo yang membawa maksud cinta dan sofia bermaksud hikmah. Maka terciptalah makna falsafah sebagai cinta kepada hikmah. Secara umumnya, falsafah merupakan satu strategi dalam mencari hakikat atau kepastian yang berinteraksi dengan menggunakan kemampuan akal fikiran. Falsafah Islam ialah falsafah yang bersendirikan daripada dua sumber yang dipercayai kesahihannya iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini bermaksud setiap cabang atau bidang falsafah yang didiskusikan berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah tidak seharusnya bertentangan dengan ajaran Islam. Falsafah dikelaskan kepada beberapa cabang ilmu utama oleh ulama-ulama falsafah iaitu ontologi, kosmologi, epistemologi dan aksiologi. Sebelum kita meneliti dengan lebih lanjut mengenai kepentingan falsafah dalam Islam, adalah lebih baik untuk mengenali terlebih dahulu salah satu cabang falsafah iaitu aksiologi. Istilah aksiologi diambil dari perkataan Yunani kuno iaitu axios yang memberi maksud nilai dan logos yang bermaksud teori. Aksiologi secara literalnya merupakan teori tentang nilai, manakala secara terminologinya, ia merupakan eksplorasi mengenai permasalahan nilai dan kemaslahatan sesuatu perkara yang dikaji daripada konsep kepercayaan dan persepsi moral. Menurut perspektif Islam, aksiologi berkait rapat dengan akhlak Islam yang berlandaskan keteguhan iman dan ketahanan akal serta bersandarkan konsep tauhid, iaitu bersifat mutlak dan tidak berubah-ubah, terutama kelakuan yang bersangkutan dengan hukum agama. Aksiologi dapat dibagikan kepada dua aspek iaitu etika dan estetika. Etika memberi penekanan terhadap tingkah laku manusia, manakala estetika merujuk kepada peristiwa keindahan yang manusia miliki terhadap fenomena dan lingkungan di sekelilingnya. Seterusnya, salah satu kepentingan falsafah dalam Islam ialah mudah untuk memahami Al-Quran. Falsafah dalam Islam mempengaruhi manusia untuk berfikir berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dan tidak menjadi hamba kepada akal. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam menentukan hukum. Maka dengan itu, seluruh umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada ajarannya. Falsafah dalam Islam membimbing akal fikiran manusia untuk memahami, menghayati serta mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Hal ini bermaksud, dengan kewujudan falsafah dalam Islam, ia dapat membantu umat Islam menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dengan akal yang terpandu dan sejahtera. Hal ini demikian kerana, tanpa falsafah dalam Islam, sukar untuk umat Islam memahami dengan mudah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, lantaran di dalamnya terdapat lautan keindahan bahasa yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata, lautan erti yang tiada batas, lautan keilmuan yang belum pernah terlintas di fikiran manusia, dan berbagai lautan-lautan lain yang tidak dapat dibayangkan oleh panca indera manusia. Kitab suci Al-Quran diturunkan bukanlah sebagai bacaan dan hafalan semata-mata. Allah SWT menginginkan umat manusia menjalani kehidupan di atas muka bumi ini berteraskan nilai-nilai dan dasar-dasar yang terkandung di dalamnya. Berbagai ayat-ayat Al-Quran yang mendorong umat manusia agar mentadabburi Al-Quran. Antaranya ialah surah Shad ayat ke-29 yang bermaksud, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu dengan penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya, tadabbur, dan agar orang-orang yang mempunyai akal fikiran mengambil pelajaran daripadanya. Kemudian surah An-Nisa ayat ke-82 yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Ayat-ayat itu tadi menghuraikan bahawa Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai kitab bacaan semata-mata, malahan dituntut agar dihayati, difahami dan diamalkan isi kandungannya dalam kehidupan di mana secara tidak langsung umat manusia mendapat hikmah dan beroleh mutiara ilmu daripadanya. Oleh yang demikian, jelaslah di sini bahawa falsafah dalam Islam dapat memudahkan umat manusia untuk memahami dan meneliti kandungan Al-Quran secara mendalam dan terperinci. Di samping itu, salah satu kepentingan falsafah dalam Islam ialah dapat memastikan kesahihan sesuatu hadis.
Dasawarsa ini dengan kejauhan zaman kini dengan zaman Rasulullah SAW, kita dapat perhatikan semakin banyak persoalan yang timbul tentang al-hadis disebabkan wujudnya golongan yang mengambil kesempatan memalsukan sumber hukum ini semata-mata untuk kepentingan pribadi, melariskan jualan atau memperkenalkan ibadah-ibadah tertentu yang kononnya berlandaskan ajaran Rasulullah SAW. Sebagai contohnya, hadis tidak masuk syurga bagi mereka yang tidak menyukai anak-anak, hadis kelebihan menyusukan anak dan banyak lagi. Kaedah penyebarannya menjadi semakin mudah dan pantas menerusi media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Hadis-hadis palsu telah lama wujud semenjak zaman Khulafa al-Rashidin, lagi di mana munculnya puak seperti Syiah dan Khawarij. Beberapa hadis-hadis palsu telah menjadi amalan oleh sebagian masyarakat kita hari ini, seperti amalan mencukur jambul, persandingan dalam perkahwinan dan banyak lagi. Dengan munculnya amalan-amalan ini, secara tidak langsung telah memaparkan amalan-amalan rekaan yang dianggap sebagai satu ibadah terhadap sebahagian masyarakat. Antara salah satu hadis berkaitan larangan penyebaran hadis palsu, sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, "Sesiapa yang menyampaikan daripadaku sesuatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, maka dia adalah termasuk dalam kalangan pendusta." Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa amaran yang sangat tegas terhadap golongan yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Dalam konteks ini, falsafah dalam Islam memainkan peranan penting dalam menerapkan ilmu kepada umat manusia agar dapat meneliti, memerhati dan mengkaji kesahihan sesuatu hadis. Tanpa adanya falsafah dalam Islam di dunia akhir zaman ini, umat manusia pasti akan terdedah dengan pelbagai bentuk pemalsuan dan pendustaan lantaran sulit untuk mencari keaslian yang hakiki. Para ulama telah menyusun atur kaedah-kaedah untuk mengenal pasti kesahihan sesebuah hadis berdasarkan ketajaman akal yang membolehkan umat manusia membezakan antara hadis benar dan hadis palsu. Mafhumnya, dapatlah disimpulkan bahawa falsafah dalam Islam dapat memastikan kesahihan sesuatu hadis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Marilah kita beralih kepada isi yang seterusnya, iaitu mencari kebenaran dalam kehidupan. Jika kita meneliti dengan mendalam, salah satu kepentingan falsafah dalam melalui konsep Al-Quran dan hadis ialah kita dapat mencari kebenaran mengikut kemampuan akal dan fikiran seseorang manusia. Jadi, apakah hubungan di antara falsafah melalui Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita? Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk kepada setiap persoalan di dalam kehidupan kita, manakala hadis pula menjadi panduan kepada setiap permasalahan yang ada. Jadi, untuk mencari kebenaran sesuatu ilmu atau jalan penyelesaian terhadap sesuatu perkara, kita mestilah berfikir dan mencari ilmu pengetahuan. Menurut falsafah yang diketengahkan oleh Ibnu Bajjah, manusia perlu berfikir supaya mereka melakukan sesuatu perkara dengan rasional. Dan semestinya pemikiran itu hendaklah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hal ini yang akan mendorong sama ada tindakan yang difikirkan itu tadi adalah benar ataupun salah. Bukan itu sahaja, kita juga dapat membezakan perkara yang hak dan juga yang batil. Jadi, apakah kepentingan untuk membezakan dua perkara ini? Hal ini supaya kita menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya ketakwaan dalam diri orang Muslim dapat mendidik hati kita supaya kita benci akan perkara mungkar dan ragu-ragu. Justeru ia dapat mendorong kita mencari kebenaran dan kesahihan sesuatu perkara. Dalam pada itu, mencari kebenaran dalam kehidupan sudah semestinya memerlukan ilmu, dan hal ini akan menjadikan kita seseorang yang cinta akan ilmu dan percaya bahawa semua ilmu itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, mencari kebenaran merupakan landasan ilmu yang memacu kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ilmu itu tidaklah terhad kepada sesuatu perkara, malah ia adalah menyeluruh. Maksud menyeluruh di sini ialah ia merangkumi semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, ilmu metafizik yang mencakupi ilmu pengetahuan tentang
kewujudan dan kronologi tentang alam semesta dan al-falak. Hikmah yang kita dapat belajar daripada ilmu ini adalah kita dapat percaya dan mengetahui bahawa Allah itu maha besar dan maha berkuasa. Jadi, dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat menyaksikan pada hari ini telah banyak teknologi-teknologi canggih yang telah dibina untuk meneroka semua keadaan ini, dan ianya telah membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan seharian kita. Isi yang seterusnya ialah ia dapat membantu umat Islam menjadi umat yang maju dan disegani. Perkara ini dapat mendidik semua umat Islam menjadi manusia yang produktif serta berdaya saing dan mempunyai akhlak yang baik dari sudut hadis. Disebabkan dua perkara ini, umat Islam akhirnya dapat mencapai al-falah dan terhindar daripada perkara-perkara yang negatif seperti hasad dengki, rasuah, penyelewengan dan kezaliman, iaitu dari sudut Al-Quran. Akhir sekali, mencari kebenaran hendaklah seiring dengan adanya ilmu pengetahuan supaya kita tidak terpesong dan berada di landasan yang betul. Selain itu, ia dapat menjadikan umat Islam umat yang hebat dan sekaligus ia dapat meningkatkan keimanan sehingga kita dapat mencapai halawatul iman, iaitu kemanisan iman. Asal-usul perkataan epistemologi adalah berasal dari bahasa Yunani, iaitu membawa maksud pengetahuan. Dari segi bahasa Arab pula, epistemologi membawa erti nazariyah al-ma'rifah. Menurut Imam Abdul Al-Fatah Imam, di dalam bukunya yang bertajuk Marhakat ila Falsafah, menerangkan bahawa istilah nazariyah ma'rifah membawa dua erti. Pertama, pengertian luas yang mengandungi seluruh perbahasa falsafah yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya. Kedua, pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan. Manakala Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan tidak lain tidak bukan adalah bertujuan untuk membentuk dan memberi petunjuk dalam kehidupan manusia. Banyak pertanyaan mengenai kehidupan seperti alam semesta, kejadian manusia, bagaimana alam berfungsi kepada kehidupan dapat dicari di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Allah mengutuskan manusia untuk berfikir dan bermula di sinilah tercetus kebangkitan ilmu pengetahuan dan peradaban dalam Islam. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber epistemologi yang tidak boleh diragukan. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahawa ilmu pengetahuan pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini membuktikan tidak ada yang membataskan antara ilmu dunia dan akhirat. Antara kepentingan ilmu falsafah dari Islam ialah dapat menjaga kepentingan di dunia dan di akhirat. Melalui ilmu, kita dapat memahami pentingnya mengimbangkan kedua-duanya di mana dapat dijadikan panduan dan juga bekalan hidup. Seperti yang kita tahu, Islam amat mementingkan ilmu dalam diri seseorang. Sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, menjadi seorang yang berilmu dapat menjadikan kita seorang pentadbir yang bijaksana, jujur, amanah dan adil seperti sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Amalan yang dilakukan di dunia ini membawa kepada akhirat kerana Allah SWT akan mengangkat darjat orang yang beriman dan dalam kalangan orang yang beriman itu, Allah akan memuliakan orang yang berilmu. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan firman Allah SWT, supaya Allah SWT meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada golongan kamu dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Melalui firman tersebut, terbukti bahawasanya tidak rugi untuk kita mendalami ilmu kerana adanya ganjaran di akhirat kelak dan juga kemuliaan di dunia. Pada masa yang sama, melalui teknologi kini, tidak ada hal yang dapat membataskan seseorang itu daripada menerima ilmu. Ilmu bukan sahaja terhad di sekolah ataupun di universiti, malahan di mana-mana saja kita dapat mendalami ilmu. Di dalam aplikasi YouTube misalnya, terdapat pelbagai video ceramah pembelajaran dan isu semasa yang ditayangkan. Namun, sebagai manusia yang berilmu, kita perlu membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Tidak semua yang disebarkan di media sosial itu sahih. Kita juga perlu menapis serta info yang baru dipelajari. Media sosial tidak hanya digunakan untuk bersosial dengan dunia luar, tapi boleh dijadikan penyebab untuk kita sentiasa belajar sesuatu perkara.
Selain itu, kepentingan ilmu falsafah dalam Islam ialah dapat mempertahankan akidah Islam yang sebenar. Secara amnya, Islam amat menitik beratkan akidah seperti mana suruhan Allah SWT dalam diri umatnya. Akidah yang rosak boleh mempengaruhi umat Islam ke arah ajaran sesat dan terpesong jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam Islam, golongan yang terpesong dari agama dikategorikan sebagai orang murtad dan mengikut undang-undang, golongan ini wajib dikenakan hukuman atas kesalahan murtad. Allah SWT berfirman, "Dan siapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, iaitu agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." Surah Al-Baqarah ayat 217. Dapat kita fahami bahawa jelas dari surah Allah SWT amat murka akan orang yang terpesong dari agama dan merupakan seburuk-buruk kekufuran. Dalam konteks ini, tugas untuk mempertahankan akidah Islam bukan hanya terhad kepada individu saja, iaitu fardu ain, namun ia merupakan fardu kifayah. Seperti yang kita tahu, fardu ain merupakan kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh semua umat Islam tanpa mengira jantina. Manakala fardu kifayah ialah perkara wajib yang perlu dilakukan oleh sebahagian golongan dalam masyarakat. Keduanya amat penting demi menjaga kepentingan umat Islam sendiri. Dari ilmu Islam terdapat ilmu syariah yang merupakan peraturan hidup yang merangkumi ekonomi, sosial, sistem kehakiman dan juga undang-undang. Bagi membendung penyebaran gejala murtad ini, di Malaysia khususnya terdapat perlembagaan yang dijadikan terus untuk menghilangkan hak orang Islam menukar agama kepada agama lain. Setiap negeri mempunyai pembahagian undang-undang untuk pengendalian kes murtad. Sebagai contoh, di negeri Kelantan, kesalahan murtad akan dibicarakan dalam Seksyen 103 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994. Pengesahan seseorang Islam yang mana hukuman yang dikenakan ialah tahanan di PBI selama 36 bulan disertakan dengan bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraida. Seterusnya saya juga akan berkongsi dua kepentingan falsafah dalam Islam, iaitu membantu umat Islam berfikir secara terbuka, kritikal dan logik, dan yang kedua ialah menjelaskan persoalan tentang hukum alam. Falsafah dalam Islam amat penting dalam membantu umat Islam berfikir secara terbuka, kritikal dan logik. Hal ini sekaligus dapat membentuk mukmin yang cemerlang yang suka akan ilmu dan sentiasa melakukan proses berfikir secara terbuka apabila mendalami sesuatu ilmu yang tidak hanya melihat dan fokus pada satu sudut sahaja. Islam juga merupakan agama yang sangat mementingkan ilmu, malah menggalakkan umat manusia untuk menuntut ilmu. Contohnya, peranan Al-Quran amat penting dalam membina tamadun Islam supaya umat Islam tidak berhenti untuk terus belajar dan sentiasa mengkaji sesuatu perkara. Hal ini jelas terbukti apabila Allah telah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang membawa maksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Ayat ini memberitahu kita tentang perintah Allah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, iaitu ilmu. Berfikir juga merupakan suatu ilmu yang amat penting dalam Islam. Selain itu, perkataan Iqra yang bermaksud bacalah, yang mana telah disebut secara berulang-ulang kali oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Hal ini menegaskan supaya semua umat manusia belajar, mengkaji dan mencari ilmu secara berterusan. Jika difahami secara teliti, ayat ini juga bertujuan untuk mendidik dan mengajak umat Islam menjadi orang yang berilmu di samping menjadi mukmin yang beriman. Ayat ini juga merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana boleh dikatakan sebagai petunjuk awal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendorong baginda untuk jadikan aspek pembinaan peribadi cemerlang fizikal, mental dan spiritual yang utama dan mendahului segala hal yang lain. Falsafah dalam Islam juga amat penting dalam membentuk mukmin yang sering mementingkan pemikiran yang logik.
Hal ini dapat dihubung kaitkan apabila seseorang individu ingin mempelajari ilmu falsafah, kekuatan berfikir secara logik hendaklah berada pada tahap yang tinggi. Ianya dipercayai lebih teratur dan mempunyai hujah yang cukup baik bagi menyokong sesuatu idea atau ilmu. Dalam erti kata lain, dengan adanya kelojikan tersebut, maka terbinalah suatu pemikiran yang teratur dan masuk akal. Selain itu, dengan adanya ilmu falsafah dalam Islam, ianya membantu umat Islam untuk memahami idea-idea dan pemikiran yang pernah ada dalam sejarah. Kemudian, apabila umat Islam berjaya untuk menggunakan fakta atau idea asal dengan berpandukan ilmu falsafah, mereka mampu mencipta suatu hujah terhadap sesuatu ilmu baru yang jauh lebih baik daripada yang sedia ada. Dalam masa yang sama, berdasarkan hujah tersebut, mereka juga mampu untuk berfikir dan membuat sesuatu keputusan yang baik dan tepat. Sebagai contoh, falsafah mendedahkan sesuatu ilmu yang berkaitan dengan fakta, iaitu ontologi, yang berasal daripada bahasa Yunani. Ontologi dibahagikan kepada dua perkataan, iaitu ontos dan logos. Ontos ialah ada dan logos bermaksud ilmu. Secara umumnya, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau hakikat daripada segala sesuatu yang ada, sama ada ianya realiti fizik maupun metafizik. Selain daripada membantu umat Islam berfikir secara terbuka, kritikal dan logik, falsafah dalam Islam juga dapat menjelaskan persoalan tentang hukum alam. Hukum alam merupakan salah satu aspek yang ditekankan dalam Islam. Hal ini jugalah yang membezakan Islam dengan agama lain. Secara umumnya, falsafah dalam Islam amat penting kerana ia merupakan sesuatu pemikiran yang membincangkan tentang segala perkara yang wujud dalam alam ini. Contohnya, persoalan tentang ketuhanan, kebenaran, ilmu, wahyu dan sebagainya. Di bawah ilmu falsafah juga terdapat persoalan seperti asal-usul, iaitu sesuatu yang terdahulu, perkembangan yang merujuk kepada sekarang dan masa depan, iaitu sesuatu yang akan datang. Seterusnya, untuk menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan juga memerlukan peranan ilmu falsafah. Masalah-masalah tersebut termasuklah persoalan kebenaran, ketuhanan, kebahagiaan dan lain-lain lagi. Seterusnya, jika disentuh tentang pandangan alam pula, menurut Profesor Said Muhammad Naqwi Al-Attas dari perspektif Islam, beliau mengatakan bahawa pandangan alam merujuk kepada satu pandangan realiti dan juga kebenaran yang ada di mata kita. Bagi setiap perubahan masa dan zaman, terdapat beberapa jenis ilmu falsafah telah diwujudkan. Pada asalnya, orang Islam telah menggunakan pandangan tradisional ortodoks yang juga merupakan pandangan alam. Kemudian, pandangan mereka telah berubah apabila terdapat penaklukan, pengaruh luar dan penterjemahan bahasa. Pandangan tersebut berubah ke arah empirisme berdasarkan proses penyusunan hadis yang sangat terperinci. Selepas itu, pandangan tersebut ditukar pula ke arah rasionalisme dan neoplatonisme berlandaskan fahaman Mu'tazilah. Akhir sekali, pandangan tersebut kembali semula ke arah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Oleh kerana falsafah amat penting dalam Islam dan mampu menjelaskan persoalan tentang hukum alam, iaitu kebenaran, konsep falsafah Islamisasi ilmu telah diperkenalkan oleh Profesor Al-Attas demi mempertahankan nilai sesuatu ilmu dalam Islam. Kesimpulannya, terdapat banyak kepentingan falsafah dalam Islam yang berteraskan Al-Quran dan Hadis. Umat Islam sudah sememangnya diwajibkan untuk mempelajari sesuatu ilmu seperti ilmu falsafah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Hal ini amatlah sinonim bagi kehidupan seseorang mukmin. Menurut kajian yang dilakukan, kami percaya bahawa ilmu falsafah amat penting dalam membantu mencari dan menentukan sesuatu kebenaran itu adalah benar-benar sahih dan tidak bercanggah dengan ajaran di dalam Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, dengan adanya ilmu falsafah, seseorang itu mampu menjadi individu yang maju dan sekaligus
disegani oleh masyarakat sekeliling. Kekuatan ilmu falsafah juga mampu menjadikan seseorang individu itu berperwatakan seperti yang tertulis dalam hadis, iaitu berakhlak mulia. Selain itu, falsafah juga memainkan peranan yang penting dalam hidup umat Islam untuk memahami Al-Quran. Untuk itu, dengan adanya falsafah sebagai satu cabang ilmu, ia dapat memudahkan umat Islam untuk terus mendalami Al-Quran dari semasa ke semasa. Jadi, jelaslah bahawa falsafah amat penting dalam Islam. Jadi, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.